Tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati sekalian, hendaklah kita berdiam diri, jangan bercakap-cakap ketika khatib membaca khutbah, kerana perbuatan yang demikian itu akan menghilangkan pahala jemaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika wal imam yakhutubu yawmal jumu'ah ansit faqad lawat." Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillahil qail وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. An-Nisa ayat 59, yang bermaksud, wahai orang yang beriman, ta'alah kamu kepada Allah dan ta'alah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah berselisihan dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, iaitu Al-Quran, dan juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Khutbah pada kali ini akan menghuraikan tajuk berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sesungguhnya akidah merupakan perkara asas dalam Islam. Akidah ini bermaksud kepercayaan, keyakinan atau keimanan yang kukuh yang merujuk kepada ketaatan dan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Sekiranya akidah seorang terpesong, maka runtuhlah pegangan Islam seseorang itu. Oleh itu, akidah yang benar merupakan perkara yang amat berharga kepada umat Islam, kerana akidah akan menentukan keimanan dan corakkan pemikiran serta kehidupan seseorang. Akidah yang benar ini ialah akidah yang berlandaskan pegangan ahli sunnah wal jamaah, iaitu golongan yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerusi para sahabat, tabi'in, tabi'in yang seterusnya disampaikan kepada kita melalui ulama-ulama muktabar, meliputi akidah, syar'iyah dan akhlak. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan pada awal khutbah tadi dalam surah Al-Hasy ayat 7 yang bermaksud, dan apa jua suruhan yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu, maka ambillah akan dia serta amalkan, dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat azab siksaan bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini merupakan pegangan yang berakar umbi daripada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudian disusun dengan lebih teratur dan teguh oleh dua tokoh Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Istilah Ahlussunnah wal Jamaah ini diambil dan dirumus oleh ulama berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi
daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya telah berpecah Bani Israel kepada 72 kelompok, manakala umatku akan berpecah kepada 73 kelompok, yang di mana kesemuanya akan ke neraka kecuali satu kelompok sahaja. Mereka bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah golongan yang berpegang kepada ajaranku dan para sahabatku. Berdasarkan catatan sejarah juga telah menunjukkan kepada kita bahawa akidah yang berlandaskan kepada ahli sunnah wal jamaah ini telah menjadi pegangan sebahagian besar umat Islam di dunia, khususnya di rantau Asia Tenggara termasuk di negara kita Malaysia. Di negeri Kedah, pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah yang bersumberkan aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah telah diterima sebagai pegangan akidah seluruh umat Islam di negeri ini. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya akidah ahli sunnah wal jamaah yang bersumberkan kepada kedua-dua aliran ini disifatkan sebagai ajaran yang betul, lurus, selamat, jelas dan tiada kekeliruan di dalamnya, serta telah dapat menyatu padukan umat Islam. Sementara ajaran yang lain disifatkan sebagai ajaran yang keliru, menyeleweng dan boleh membawa perpecahan kepada umat Islam. Antara ciri pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah ialah, yang pertama, ahli sunnah wal jamaah berpegang dan mentafsirkan hukum-hukum Islam berdasarkan kepada sumber perundangan Islam, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Yang kedua, berpegang kepada ajaran Islam yang meliputi perkara mengenai akidah, syariah dan akhlak. Yang ketiga, beriman dan meyakini kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat dan zat, serta sifatnya tidak sama sekali menyamai makhluknya. Yang keempat, beriman dengan segala sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat 20 yang wajib baginya. Kelima, menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala dari makna zahirnya dan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutasyabihat, iaitu ayat-ayat kesamaran yang menunjukkan penyerupaan dan kesamaan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Yang keenam, percaya bahawa para sahabat kesemuanya bersikap benar dan adil tanpa terlalu memuja-muja mereka. Yang ketujuh, percaya dan beriman kepada perkara ghaib yang sabit melalui Al-Quran dan As-Sunnah, seperti siksaan azab kubur. Yang ke-8, tidak mengkufurkan saudara sesama Islam. Yang ke-9, kesederhanaan dalam kepercayaan dan peramalan, iaitu tidak terlalu taksub dan tidak terlalu cuai. Yang ke-10, tidak mencampur adukkan akidah dengan perkara-perkara yang tidak mampu difikirkan oleh akal. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu kita sebagai umat Islam perlu memahami dan mengamalkan semua ciri-ciri pegangan ahli sunnah wal jamaah ini dalam kehidupan kita. Jika kesemua ciri ini dapat dihayati sepenuhnya, nescaya akan memberi kesan yang baik dalam membina kesatuan akidah umat Islam yang berpanjangan di negeri Kedah yang tercinta ini. Sebaliknya, jika tidak, kita akan terus berhadapan dengan cabaran perpecahan dan ancaman yang besar seperti munculnya pelbagai ajaran yang menyeleweng yang akhirnya akan membawa kepada kerosakan dan kebinasaan ke atas diri, keluarga, masyarakat maupun negara. Justru sebagai mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyuruh jemaah sekalian, berpegang teguhlah dengan ajaran Islam yang berlandaskan pegangan ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Janganlah kita mensia-siakan masa yang ada dengan melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan dan menghancurkan perpaduan umat Islam. Marilah kita sama-sama bersatu hati menolak sebarang bentuk ajaran dan fahaman yang boleh memecah belahkan dan menggugat keharmonian masyarakat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Yang bermaksud, dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, kami jadikan kamu wahai umat Muhammad satu umat yang pilihan lagi adil,
supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Dan Rasulullah SAW pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على ذين عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد منقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القيامة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضي اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم عن بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان Badli Shah wa wali ahdihi duli yang teramat mulia Tunku Syarafuddin Badli Shah ibn Sultan Salihuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma waffiqhum lissadad وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير الزاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.